Assalamualaikum Dahai. Saya Daniel. Hari ni saya nak share sikit pasal kira-kira bisnes saja boring. So benda ni sebenarnya benda yang paling asas atau paling basic, sebab dia sangat-sangat berkait rapat dengan kita punya P and L. So maksudnya setiap bulan bila kita buat kira-kira bisnes, kita akan tahu berapa kita punya untung dan bersih. Untung, profit maksudnya untung dan rugi. So kalau kita punya So kenapa kita tahu untung rugi je lah. Kita nak buat bisnes mesti kita nak untung, betul tak? So apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena kira, dan apa yang kita kena rekod. So benda ni bila kita kira, kita rekod, baru kita tahu setiap hujung bulan tu untung atau rugi. Barulah kita boleh plan untuk bulan akan datang. So selalunya benda yang saya akan rekod dan tengok ialah sale ataupun revenue lah. So sale atau revenue ni kita akan dapat portion suasana 100%. Kita tahu setiap bulan duit kita akan masuk. Contoh, saya bagi contoh senang. Let's say sale RM sebulan dalam 100,000. Okay, ni contoh sale sebulan masuk. Lepas tu kita tahu sale masuk ni dia ada banyak pecahan. Mungkin datang daripada staff, mungkin datang daripada agent, mungkin daripada leader, stockist. So dia ada banyak pecahan. So sale 100,000 ni ada pecahan. Dalam staff pun ada beberapa pecahan lagi, 2-3 orang, dia ataupun 5 orang, agent, leader, stockist, semua ada macam-macam lagi lah. So benda ni kita boleh sorting by Excel lah kalau kita boleh record sendiri. So untuk record sale ni kita tak penting sangat, tapi sebenarnya yang paling penting sekali dia lah dekat costing. Sebab bila kita run business, kita akan tahu costing yang paling penting ialah cost untuk running business, cost operation, betul tak? Cost untuk jalankan operasi harian. So selalunya operasi harian apa yang kita nak kena bayar? Selalu kalau kita ada office, kita akan bayar office, betul? Office lagi bill, utility lah, utility lagi apa lagi? Cost operation, utility, internet. Ini contoh lah. Okay, so ini ialah cost yang harian, cost operation. Dan lagi satu, selalunya cost operation ni percentage daripada sale 100% ni tak banyak. Mungkin dalam total ni mungkin dalam 5% ke bawah. Contoh 5% ke bawah cost untuk operation lah. Lepas tu sebenarnya kita ada satu lagi cost operation. Lepas cost operation kita nak kena kira cost untuk bayar stok, cost stok atau produk lah. Okay, cost stok atau produk ni sebenarnya the most important part lah dalam kira-kira bisnes. Sebab kalau stok atau produk ni costing dia lebih daripada, contohnya kita katakanlah 30% kan. 30% cost daripada 100% ialah 70% balance, betul tak? Kalau dekat sini, kalau 30% cost produk daripada 1,000 ialah 30k, betul? So kat situ kita tengok dah sangat tinggi. Actually 30% ni sangat tinggi sebenarnya. Dia paling baik ialah kita kena less than 35%. Why? Kenapa kena rendah 25%? Ataupun sebaik-baiknya kalau boleh kan 20%. Why? Sebab tak apa, nanti saya explain lagi. So ini kat sini kita dah tahu cost produk stok dalam 30 ke 20%.
anggaran. Lepas tu kita ada kos lain lagi. Kos lain lagi. Tekan kos produk, kos marketing ataupun ads. Ini anggaran dalam 35 hingga 20% lah. Anggaran. So kos produk, kos marketing. Lepas tu kalau kita olah bisnes, mesti kita kena ada kos postage. Postage ni selalu dalam 20% ke bawah, 20%. Tak boleh, saya akan terangkan satu-satu. Okay, itu baru postage, marketing. Contoh kalau kita ada 100% kan. Okay, contoh sales 100%, operation 5%, produk kita ambil 20%, marketing cost kita ambil dalam average dalam 30% lah. Ni tinggi sebenarnya, 50% tinggi. Okay, lepas tu postage dalam kita ambil 15% lah, tengah-tengah. Kita nak ambil anggaran pun 25. So kat sini bila kita tengok operation 5, produk dalam 30%, marketing dalam 25, 15. So total cost ialah dalam 25, 50, 65, betul, 65%. So balance ada dalam 35%. Betul. Tapi ini kita tak tolak lagi gaji sebenarnya. Gaji atau commission. Gaji, commission ataupun APF semua lah. So kat sini kita ambil dalam anggaran 15% juga. Anggaran. So kalau kita kira lagi, gaji kita ambil dalam 15%, balance nya akan jadi 20%. Okay. So okay, kita tukarkan kepada angka, nombor lah ni. Let's say kalau kita punya sale adalah 100,000, betul. Sale kita 100,000, kalau operation bill tadi semua ni dalam 5,000 pun tak. Tapi sebenarnya kalau sebetul-betulnya 1,000 pun tak sampai. Kita ambil dalam 1.5% lah, 1,500. So 1,500. So kalau situ 1.5, tadi dalam 5%, 3.5 tak. So kat sini kita ada balance 23.5. Alright. So balance ni maksudnya kita punya MP lah, net profit. MP tu ialah net profit. Saya tulis term dulu. MP ialah net profit, GP ialah gross profit. Apa beza MP dengan GP? MP ni selalunya MP GP silap. MP ni total lepas kita tolak semua. Untuk GP pula ialah GP ialah sale tolak COGS. Okay, COGS tu apa benda pula? Sekejap, term lagi satu saya tambah. COGS, cost of good sold. Alamak, tak nampak pula. Okay, cost of goods sold. So cost of goods sold ni apa benda je?
contoh kalau cost of goods sold ni ialah maksudnya berapa kos yang kita keluarkan untuk habiskan stoknya ada. Contohnya let's say contoh kita kos produk kita macam mana nak explain sekejap. Okay, cost of goods so selalunya kalau untuk bisnes online ialah kita ada kos produk ya Allah hilang okay. COGS online ialah product cost, marketing cost, postage dulu dan marketing. So selalu produk kalau online 3 ni lah. Maksudnya berapa banyak kos yang dikeluarkan untuk habiskan stok, jual stok produk yang ada lah. Contoh kalau online selalu 3 ni lah. Kita akan keluarkan produk cost, kita akan keluarkan postage dan kita akan keluarkan marketing cost lah. Selalu ni. So bila kita dapat COGS ni, kita tolakkan sale tolakkan COGS akan dapat GP. So dalam kes kali ni kat sini kita punya COGS GP ialah 100% tolak dengan product cost tadi ialah 20%, tolak dengan marketing cost 25%, tolak dengan postage 15%. So balance ialah 35, 25, 40, 60, 40%. So inilah GP, 40% GP, tak tolak-tolak kos lainnya. Maksudnya kos-kos macam ration, gaji dengan lain-lain yang hidden cost, utility semua. So itulah kita punya gross profit. Okay, saya terdebak ni. Now saya nak tunjuk contoh tapi tak boleh ke. Sekejap, contoh real. Sekejap, saya pause dulu. Mana pause dulu. Okay, ini ada contoh yang simple. Sebenarnya ada lagi yang advance, lagi detail, tapi ini just untuk rujukan saja. So ini gross profit bulan Mac. Gross profit ni maksudnya COGS lah kan. So untuk sale bulan 3 ni, contohnya sale dia dapat dalam 1,700 sudah 100%. So COGS ni ialah product cost ni dalam 1,500. Kat sini saya ada hide. So ni anggaran je lah 1,500. So dalam 22%. Dan postage dia 1% kita charge dalam RM15. So terjual dalam 42% bersama dengan RM630 lah. So dari sini dalam 10% ke bawah lah. So marketing cost dia kita spend dalam 800 lebih, 12% daripada 100%. Rose ni rose apa ni? Rose sekejap. Rose nak Rose 8. So ini Rose 8 return Rose tu ialah return of ad spend. So Rose 8. So lepas tu total COGS ialah dekat 3,000 lah. Dekat sini 44% daripada 100%. So patutnya balance kat sini COGS dalam 56% gitulah. Betul tak? Lepas tu okay, next ialah ada sini maksudnya lain-lain lah, salary company ataupun ada satu lagi utilities dan lain-lain. So kat sini kita tengok salary dia dalam 15%, 1,000. Dan company, saving company, maksudnya saving company ni ialah setiap bulan tu company tu wajib ada simpan berapa persen daripada sale. So kenapa kita buat macam tu? Sebab kita bila kita buat bisnes, kita nak untung. Kita bukan untung bisnes kita ialah apanya balance. Memang betul balance tu ialah duit company. Tapi bila kita set sini siap kan, kita maksudnya kita dah ambil
untung dulu awal-awal start bulan untuk company, baru dia bayar untuk kita. Faham tak? So maksudnya company untung dulu, baru kita ambil gaji. Baru maksudnya lagi selamat lah sebenarnya. Lagi satu, tak silap saya pernah baca buku Profit First rasanya. Dia punya style company pun macam tu juga. Dia kata bila kita buat bisnes, bila kita buat online ke, bisnes online offline atau apa saja bisnes, kenapa kita buat bisnes ialah sebab kita nak untung tak. Jadi bila kita buat bisnes, kalau bisnes kita tu tak ambil untung dulu, macam mana bisnes kita nak survive untuk next ni? Macam tu lah. So contoh let's say kita letak sini 10% sebenarnya tinggi sebenarnya. Ada kemudian tak 50% daripada sale ataupun 1%, ikut bergantung pada jenis bisnes. Kalau bisnes servis, kita boleh letak lagi tinggi sebab servis dia punya COGS dia sangat rendah. Dia tak ada cost produk yang sangat tinggi, melainkan macam bisnes online, bisnes-bisnes yang perlukan simpan stok yang banyak macam fashion ke macam tu lah, baju-baju. So untuk service base mungkin boleh tak lagi tinggi dengan, ataupun bisnes yang buat software ke apa semua kan. Tapi kalau macam produk, better ambil rendah sikit lah, bawah 10%. So kat sini kita punya balance ialah MP lah, total net MP dalam betul betul dalam 50%. Sebenarnya tak tolak yang atas ni lagi sebenarnya. Betul lah. Betul lah. Silap ni. Betul lah. Sebab ni combine dengan ni, dia dapat total cost semua. Lepas tu tolak sale dengan tolak 2 ni, and then total cost ni, kita dapat balance ni net. Betul 53%. So sangat tinggi lah. So kenapa kat sini dia punya ni tinggi? Sebab ni ialah cost produk rendah, nampak? Cost produk marketing cost dia rendah, 12%. Selalu standard 25%, betul tak? 25-30%. Itu kalau macam bila kita, contoh kita spend dalam sebulan tu, kita spend dalam 100,000 kan. So mungkin say kita dalam 300,000 ke atas selalu anggaran lah. Ni anggaran ROS 3 lah. Kenapa bila kita spend besar, spend lagi besar, ROS akan lagi drop. Sebab macam mana nak cakap, benda ni lebih kepada macam bidding lah. Ini buat iklan ni lain cerita, tapi memang standard selalu macam tu lah. Sebab tu bila kita contoh lah, bila kita run ad kan, kita run ad sikit, contoh kita run ad dalam spend dalam 100 hari kan. Kalau kita spend 100 hari, kita akan dapat return macam contoh kita 1000 dalam sehari tu. Tapi bila contoh kita spend 500, tiba-tiba kita dalam dapat 2,000. Selalunya kalau macam untuk personal, diorang akan fikir, contoh kalau personal, maksudnya kalau marketer personal kan, diorang akan fikir baik aku spend 100 dapat saya 1000 kan, untung aku besar. Tapi sebenarnya bila dalam company, dia ada minimum sale yang dia kena lepas, sebab dia ada fixed cost setiap bulan. Sebab ya, bila kita ada company, kita kena bayar gaji, kita kena bayar sewa. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Tapi sebenarnya paling penting gaji lah. Sebab kalau gaji kita stuck, habis lah semua staff-staff kita semua kan. So sebab tu kita tak memang kena spend besar agak untuk cover gaji dulu lah. Lepas tu baru kira-kira lain dan company. So ini adalah contoh. So kembali balik kat sini. Okay, benda ni, okay, ini sebenarnya basic. Asal kita sebenarnya boleh detail lagi setiap satu ni, ada pecah-pecahan lagi. Tapi ini just anggaran saja, kira-kira bisnes basic. So okay, ini untuk rule lah. Benda ni saya pernah buat bisnes dan tersilap juga. Sebab ini just pengalaman diri saya share. Sebab product cost saya kat saya dalam 35%. So gila-gila tinggi lah. Dan problemnya ialah, kalau 35% tu, kalau kita run personal seorang-seorang, tak ada staff semua, tak apa. Tapi let's say kalau kita ada staff kita bawah tu 10 orang, dan bayarkan staff kita kata 10 orang tu, kita kena bayar gaji setiap seorang tu 10 orang
1,500. Kalau 1,500 10 orang dah 15,000. Belum gaji ni lagi kan. So kat situ dah balance tinggal berapa. Tadi sini saya buat 20 berapa ni? 20% kan. So tambah lagi 15. Tolak 15 maksudnya. Tolak 15. So tinggal 8% lah. 85% bersih setiap bulan. So let's say kalau saya spend pula, say sebulan tu dalam 100,000, balance kat kemudian 8,000 je. Bayangkan setiap bulan macam tu. Memang tak rugi, tapi dia untung untuk company sangat-sangat sikit. Sebenarnya benda tu sangat tak safe lah, tak selamat. Yelah, let's say tiba-tiba ini kalau kos iklan 25%, kalau tiba-tiba kos iklan naik 35%, terus negatif. Confirm terus negatif. Tolak lagi 10%, 1.5 terus negatif. Nampak? So kalau boleh, bila cari produk, biar cari produk bawah 20%. Ini wajib lah. Sebab saya buat silap sebelum ni habis teruk. Ini just pengalaman saya je lah. Ok, lepas tu marketing cost ni sebenarnya dia bergantung kepada channel yang kita guna lah. Kalau online FB ad, kalau FB ad problem, kita tak buat apa lah, kena hadap je lah. Selalunya kita boleh control lah. Selalunya dalam bawah ROS 3 kat atas tu still boleh survive lagi lah. Kalau bawah ROS 3 tu dah kena hati-hati, kena cari solution untuk perbaiki lagi ads lah. So untuk bisnes online itu sajalah sebenarnya, tak ada apa sangat. Sebab ini based on pengalaman saya daripada start tahun 2016 rasanya. Pernah tengok sale company daripada 40k naik ke 100k ke 200,000, 300,000, lepas tu drop balik, lepas tu naik balik. Lepas tu banyak company yang saya tengok daripada sale 100,000, 200,000 naik kepada 2-3 juta, drop balik ke 1 juta lebih pun ada. Banyak case study. Tapi benda tu sebenarnya depend kepada business sendiri lah, nature business sendiri dan direction business sendiri nak dari mana ke mana. So mungkin dengan apa yang saya share ni, boleh ambil ni lah pengajaran belajar sikit sebanyak. Sebab tak ramai sebenarnya orang share benda ni. Sebab bila orang tak share benda ni, ramai orang tak tahu kan, ramai orang kena hadap. Tapi bila dah jalan, dah buat, dah nampak, baru tahu oh rupa-rupanya benda ni sangat-sangat penting lah. Ok, itu saja daripada saya. Assalamualaikum, jumpa lagi.